Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam Sukan Plus Close Up minggu ini. Baik, kita akan bersama dengan tetamu istimewa. Beliau merupakan Presiden baru Persekutuan Karate Malaysia MAKAF bagi penggal 2023 hingga 2027. Dengan itu, saya perkenalkan Datuk Wira Nur Azmi Ahmad. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Terima kasih. Tahniah sekali lagi atas pelantikan sebagai Presiden MAKAF di Kongres MAKAF ke-37 baru-baru ini, Datuk. Ya, terima kasih. Okey, baik, Datuk. Tanpa kita buang masa, kita ingin tahu terlebih dahulu background Datuk. Mungkin ramai yang nak tahu siapa sebenarnya Datuk Wira Nur Azmi Ahmad ini. Okey, terima kasihlah. Pertama, mengucapkan beramal terima kasih menjemput saya ke studio ini. Terlebih dahulu, mungkin ramai yang kenal saya semasa saya naik Presiden Hoki Malaysia, Timbalan Presiden Hoki Malaysia dan seterusnya. Apabila tiba masanya, saya berpindah kepada karate. Sebenarnya apa sukan pun yang saya ceburi tidak menjadi masalah kerana kita lebih fokus pada pentadbiran sukan itu sendiri. Walaupun kita tidak mahir dari segi taktikal, kita tak mahir daripada sukan tersebut, dari segi pentadbiran sukan tersebut, saya rasa dia lebih perfect macam mana kita menyusun. Dan lama kelamaan kita tahulah teknik-teknik seperti karate lebih pada teknikal dan teknik dia menggunakan 3 minit masa mereka untuk pertandingan. Dan dari itu saya belajar sedikit demi sedikit supaya saya dapat tahu sukan tu dalam masa 3-4 bulan. Baiklah, jika Datuk tidak keberatan, perjalanan kerjaya Datuk sebenarnya bermula dari mana sebenarnya, Datuk, untuk Datuk mencuburi bidang pengurusan sukan dalam Persatuan Sukan, Datuk? Okey, sebelum tu saya jadi pemain dulu sebagai pemain hoki kelab dan dipanggil untuk latihan sukan negara dan juga di peringkat-peringkat kejohanan peringkat kebangsaan. Setelah tu umur saya rasa dah umur 25-26, saya tengok dari segi pentadbiran sukan ni kebajikan pada pemain tu tidak begitu perfect, tidak begitu menyala. Mungkin dari segi sumber kewangan menjadi faktor yang pertama ketika itu. Mungkin semasa saya ke camp bakat, kita punya allowance RM10, kita pakai t-shirt Milo kan, daripada situlah. Selepas tu saya memikirkan bagaimana saya nak meletakkan diri saya dalam struktur pentadbiran sukan tersebut. Dan bertanding ketika itu, saya ingat saya yang paling muda, umur saya 26-27. Saya bertanding, saya menang naik Presiden Hoki Malaysia. Ketika itu almarhum Sultan Azlan Shah. Saya melalui 3 presiden ketika 4 presiden. Almarhum Sultan Azlan Shah, lepas tu ke Raja Nazrin, Tuanku Sultan Raja Nazrin. Selepas tu saya pergi kepada Admiral Anwar dan last kepada Tuanku yang di Pertuan Agong. Dan masa tu juga saya berkecimpung dalam sukan-sukan di peringkat Negeri Melaka, menjadi presiden, dan juga saya membuka akademi-akademi sukan seperti Muay Thai di peringkat Henry Guinness School. Saya buat tinju di peringkat Guinness School dan saya mentadbir keadaan tersebut. Bagaimana minat itu boleh timbul, Datuk? Mungkin kita nak melakukan satu perlu ada minat dan passion. Datuk saya sebagai bekas atlet sukan dan ingin menabur bakti dalam pengurusan sukan ni perlukan minat dan passion yang tinggi. Kita masa saya sekolah, saya rasa sukan adalah satu yang boleh mendisiplinkan diri saya. Dan pada orang lain, kerana ahli sukan ni kita pertama setiap kejohanan atau setiap pertandingan yang kita gunakan, baik pun takraw saya bermain, ada jersey dia. Baik bola kita main ada jersey dia, baik hoki kita main pun ada jersey dia. Itu menampakkan penampilan kita sendiri. Makna we smart, orang kata, setiap masa. So selepas tu sukan ni boleh ketengahkan kita dari segi minat pertama. Sudah tentu dalam minat tu kita ada peminat. So kita boleh mendisiplinkan diri kita ketika itulah, masa persekolahan dan juga masa belajar dan akhirnya di peringkat yang seterusnya lah. Tapi dia berbeza. Mungkin rezeki pada Allah Ta'ala telah memberikan saya sebagai seorang ahli sukan dan peminat sukan. Mungkin kawan-kawan lain tidak dapat apa yang saya dapat. Dan hingga ini saya suka, saya tak kisah sukan apa yang saya ceburi, saya akan belajar cepat
Tapi dari segi yang saya kata tadi, yang pentingnya pentadbiran sukan dan kebajikan sukan tersebut menjadi faktor utama saya. Menarik Datuk, dari sukan hoki, kini karate dan juga bola sepak. Mungkin kita boleh nak tahu apa signifikannya untuk Datuk mengenai bidang sukan kita ni, Datuk. Untuk Datuk sendiri. Saya nampak mungkin pertama dari segi kementerian itu sendiri. Mana kita tukar PM 3 PM, lepas tu kita tukar Menteri Belia dan Sukan pun sampai 3 kali. Kan? So bagaimana kalau setiap kali kita berubah, setiap kali dia ada masing-masing menteri tersebut dia mungkin ada pandangan dia berbeza. Tapi bagi saya sebagai ahli sukan, apa yang telah dibajetkan harus digunakan. Yang baik boleh teruskan, yang tak baik ataupun tak perfect tu boleh di-upgrade. Tapi berbeza dengan negara-negara seperti Europe, London, walau siapa pun Prime Minister dia, siapa Minister of Sport dia, tapi peruntukan tu tidak kekal. Kan? Contohnya dari segi podium. Suddenly bila menteri tu naik dengan keadaan ekonomi COVID ni, ini adalah bencana. Saya tahu bencana tu tak akan terlibat semua player atlet kita di Bukit Jalil tu kena COVID. Tapi bagaimana penggunaan peruntukan tu ketika itu, kan? Dan kita tidak boleh salahkan ketuturan Allah COVID itu. Tapi saya rasa sedikit tercemar apabila menteri-menteri tersebut lebih kepada politik sukan daripada fokus pada pentadbiran sukan itu sendiri dan ingin majukan sukan itu sendiri. Walaupun setiap menteri, contohnya SEA Games, kalau timbalan menteri kata 30, dia mesti nak lebih. Tapi dalam keseluruhan tersebut, kita kena tengok bagaimana sukan tu, adakah sukan itu dimiliki oleh kita sepanjang-panjangnya. Kerana contohnya saya kata setiap kejohanan dia ada perubahan. Kerana sudah tentu tuan rumah akan memiliki segala-galanya. Contoh pun macam Malaysia lah. So kita tak dapat keadaan tersebut. Tapi yang penting bagi saya untuk majukan sukan negaranya, kita jangan dalam masa 1 tahun kita nak pingat emas di sukan di Olimpik. Bermakna perancangan kita tu harus dilakukan dalam masa 4 tahun atau 5 tahun. Dan siapa yang kita nak ketengahkan, dan siapa kita nak dibelanjakan, dan sukan apa yang boleh membawa pingat pada negara ketika itu. Baik Datuk, kita berbicara mengenai MAKAF sendiri Datuk. 13 tahun yang Di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Rustam memimpin MAKAF. Dan kini giliran Datuk untuk memacu MAKAF di masa hadapan. Mungkin ada pressure untuk Datuk ataupun kita nak Datuk kongsikan misi dan visi Datuk lah untuk MAKAF selepas untuk 4 tahun akan datang Datuk. Saya dah bekerja dengan Tun Muhammad Ali Rustam ni begitu lama di peringkat jabatan dan juga sukan semasa dia memegang karate. Dan Tun ni ingat dia seperti saya juga. Result adalah faktor utama. Kewangan adalah faktor kedua. Kerana bila dia duduk sebagai presiden pada 13 tahun tu, banyak pembaharuan yang dia lakukan. Dan saya tahu karate ni dia bukan makan sukan utama seperti bola sepak, badminton, kan, sukan yang digemari. Orang kata pilih rakyat yang tak suka je baru 10%, yang suka 90%. So bermakna karate ni dia lebih pada individu. Mungkin dari arena sukan sendiri ataupun MSN ataupun KBS, mereka tak nampak sukan combat ini adalah penyumbang utama pingat. Kerana dia tak memerlukan satu kumpulan yang begitu besar. Setiap kategori dia ada weight kategori yang boleh memberi sebutir pingat begitu mudah kepada negara. So saya tengok Tun ni dia begitu. Walaupun kita ada, contoh kita ada 30 orang, saya ada 4 coach. Saya tak minta 30 pingat emas tu kepada 30 pemain. Setiap coach ambil lah satu pemain. Betul. Kalau satu pemain setiap kejohanan tu saya dapat 4 pingat emas. Yang ini yang kita kena betulkan dari segi kelemahan dan fokus kita yang sebenarnya. Yang seperti Tun Ali, dia begitu. Dia kalau
Dia terus kata, saya nak pingat. Macam mana nak buat, macam mana kita nak ubah, siapa ada orang yang patutnya mendapatkan pingat. Itu structure teknikal yang kita perkembangkan semasa kita di Makaf sendiri. Jadi Datuk, kita tadi dah dengar bagaimana Datuk explain cara-cara tun. Mungkin cara-cara Datuk Azmi pula begini selepas ni bagaimana untuk memacu Makaf, mungkin karakternya berbeza ataupun mungkin pendekatannya lebih berlainan. Saya sudah tentu matlamat saya yang sama, supaya sukan karate menjadi, kalau tidak dapat nombor 1, dapat nombor 5 dalam kumpulan sukan-sukan di negara ini. Kerana sukan karate ini sukan yang lebih disiplin, kerana dari segi setiap movement dia, setiap penggunaan tenaga dia ada mempunyai point. Baik tangan, baik kaki, makna dia lebih disiplin. Tapi dalam masa yang sama juga, dalam keadaan disiplin tu, dia kena melihat juga kelemahan kita. Saya selalu ibaratkan pemain, saya kata kena tengok, kalau you pergi Melaka ada traffic light yang ada nombor tu. Kalau you leka 1 second, you kena tumbuk, orang dapat 3 point. Itu perbezaan yang biasa saya buat. Mana should be alert. Dan saya percayalah, cuma sekarang ni kita cuma dapat pingat di peringkat sukan C. Sukan C ni bukan kata tutup mata lah. Kalau orang nak 3, kita cuba menyumbang 3. Kalau nak 4, kita cuba menyumbang 4. Tapi akhirnya kita dapat. Tetapi saya sebagai presiden, saya nak pasukan negara mendapat pingat emas di Asian Games di Guangzhou. Walaupun itu adalah plan saya kedua. Itu yang saya bawa kemasukan jurulatih import, yang saya bagi ruang untuk jurulatih negara. Ingat dalam masa 4-5 tahun, tapi tak ada pencapaian yang saya rasa tak dapat Asian Games ni. Untungnya saya Asian Games ni tangguh. Bila tangguh, saya dapat ruang tersebut. So saya rasa siapa-siapa pun lah, termasuk di saya yang lain, sebagai presiden bukan tempat tu yang kita nak, tapi pencapaian sukan tersebut semasa kita memegang. Itu jadi satu kenangan ataupun satu platform yang begitu baik sebagai pentadbiran sukan. Jika Datuk menyebutkan tadi sukan Asia dan sukan C menjadi tumpuan terawal Datuk selepas memegang tampuk presiden. So jadi mungkin Datuk boleh melihat perkembangan senior dan junior kita Datuk di peringkat akaumbi. Mungkin Datuk melihat sebagai positif? Okey, sekarang ni saya ada yang senior, kita ada Pring Kumar dengan Samendran. Yang umur pun dah naik dah. Itulah galasan kita untuk ke Asia Games mendapat pingat. Dan itu sebab saya kata, saya ingat berapa kali dalam musyarat Majlis Olimpik Malaysia yang saya sebagai anak presiden juga, semasa GM, saya kata kita kena fokuskan development. Tetapi itu sebab saya kata kena fikir yang bawah ni. Dia macam pengundi muda lah. Kenapa lepas tingkatan 5 dia boleh mengundi? Selepas dia mengundi tingkatan 5, dia nak pergi universiti. Macam mana kita nak bantu dia di universiti? Super juga dengan sukan juga. Kalau kita nak target lagi 5 tahun, kenapa kita tak mula daripada sekarang? So mungkin Datuk boleh melihat perancangan untuk mengadakan lebih banyak tournament untuk peringkat-peringkat akaumbi ini, dan mungkin ada juga pertandingan yang akan diadakan di negara kita untuk lebih mempromosi sukan karate itu Datuk. Saya rasa saya telah berbincang dengan KPM sekolah-sekolah supaya MSSM itu adakan sukan combat sebagai part of sukan setiap tahun. Kalau nak bagusnya bagi saya, supaya development tu fokus pada satu, perancangan atlet muda ni di mana arah tournament yang kita nak pakai. Kita ada 18, kita ada 17 atau 16. So dalam
18, 17, 16 kita ada SEA Games 2 tahun sekali, Asian Games 4 tahun sekali. Olimpik 4 tahun sekali. Kita dah boleh susun lah. Dan satu lagi dari segi along atlet. Saya nampak itu pun kena researcher balik lah. Kalau duduk KL 2000, saya tak sanggup duduk KL 2000. Dan kita kena tengok kalau umur budak tu dia ada kereta, dia ada rumah, tak masuk ada girlfriend. Kan? So tak cukup 2000 tu. Tak cukup. So kita kena fokus. Kan? Memang kita macam bapak kat rumah, kita bagi makan, bagi minum. Tapi kena ingat kadang mak kita masak pun kita tak mau makan. Pasal kita rasa nak makan Maggi. Kita ada pilihan. Ya, betul. Kalau player pun ada pilihan. So kat mana kita nak bantu kat situ? Kan? Bagi saya kalau di segi pentadbiran pihak Majlis Sukan Negara ataupun KBS belanja begitu besar, fokus sikit kepada atlet ni, masukkan balik sistem podium ni, yang dia boleh dapat orang kata sikit imbuhan, kan, supaya mereka boleh fokus kepada sukan tersebut untuk memastikan kejayaan. Okay, Datuk, baik, kita ingin tahu mungkin last Olimpik di Sukan Olimpik Tokyo 2020 dan mungkin sebagai presiden sekarang mungkin ingin membawa idea baru ataupun dalam kalangan presiden-presiden negara-negara untuk kembali meletakkan sukan karate di pentas tinggi Olimpik. Okey, last Olimpik di Tokyo betul, dan saya tengok Paris ni tak ada, dengan mereka ni tak ada. So saya berharaplah Presiden Majlis Olimpik Malaysia ni, Tan Sri Noza, telah dicalonkan sebagai orang kata jawatankuasa OIC. Telah dicalonkan tapi belum orang kata belum diwartakan lah. Salah satu, jika beliau ada, mungkin kita juga bagi pandangan kepada beliau supaya mereka dapat ketengahkan karate di peringkat Olimpik. Okay, Datuk, kita ingin tahu pengalaman Datuk sebagai chef di mission di Hanoi tahun lalu. Dan mungkin ketika itu COVID beransur pulih. Mungkin ketika itu Datuk punya cabaran tu lagi tinggi daripada CDM sebelum ini. Betul. So untuk mendapatkan sasaran bukan mudah. So mungkin peritnya Datuk untuk mungkin kita boleh tahu tekanan yang Datuk hadapi ketika boleh kongsi. Kalau nak kira pahit ni, pahit lagi yang kita fikir daripada kopi dekat Hanoi tu. Okey. Sebenarnya saya tak terfikir saya menang naik presiden, saya kena jadi CDM. Saya tak fikir tersebut. So ini adalah keputusan yang dibuat apabila telah mencalonkan Datuk Wira Hamidin sebagai CDM. Tetapi masa dia interview saya ni tak tahu apa Datuk Wira Hamidin. Punya taktikal, dia interview saya, dia tanya sukan-sukan, lepas tu dia paskan saya pula jadi CDM. Kan? Itu bila mensyarat kita yang tu, Tan Sri Noza telah maklumkan saya bahawa saya telah melantik saya sebagai CDM. Ketika itu saya ingat ada 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan. Apabila telah dilantik sebagai CDM, saya memikul tanggungjawab tersebut adalah satu cabaran yang begitu susah pada diri saya. Tapi saya reda, segala permulaan mesti ada penentuan yang begitu baik. Dari segi perjalanan kita yang ikhlas untuk membuat sesuatu tugasan yang telah diberi. So memang nak cari 36 pingat emas ni tak mudah. So, saya kata lebih baik lagi pada saya fikir daripada kopi daripada Hanoi tu, walaupun dia tak ada gula kan. Tetapi alhamdulillah saya bermula dengan terjun, telah menyumbangkan saya 7 pingat emas. Pada hari pertama je kita dah dapat 4, esok tu 2. Terjun orang kata telah memulakan standard kita, ingat dalam very high. Berapa hari tu kita atas saja kan. Betul. Orang nak kata Datuk Azmi ni bagus, Datuk Azmi ni bagus, tapi terjun nobody, orang kata susah nak challenge terjun kita ni di peringkat ASEAN kan. Selepas tu dah datang yang aman, dia jadi menurun. Itu perkara yang membanggakan saya, iaitu saya dapat target yang diberi 36 pingat emas kepada saya.
Yang secara peribadi saya ada memikirkan 42 pingat emas. Patutnya boleh tak? 42 pingat emas. Kerana saya ada grup yang berbeza, saya ada grup yang pernah memenang pingat, saya ada grup yang development dan saya ada grup yang profesional. Macam olahraga banyak yang kita pergi luar boleh menang, takkan SEA Games tak boleh menang kan. Saya ada 3 grup. So saya menggunakan 2 grup ni untuk saya mencapai target A dan B. Dan C ni adalah yang satunya development ni adalah saya punya bonus. Yang B dan C ni adalah saya punya 36 pingat emas. Tetapi bila saya nak menggunakan tersebut, saya dah terguna lah. Tertipu ke terguna ke, saya tergunakan yang saya simpan. Yang itu yang saya rasa kalau tak dapat yang ini, saya tak dapat cover. Ingat, saya not reach target 36 tersebut. Ya, Alhamdulillah dapat Datuk. Dan terbitnya buku ini Datuk, Imbauan Sukan C ke-13, boleh terangkan mana dapat ilham ni Datuk? Tunjukkan Datuk ke-13. Ini buku ni adalah sejarah lah. Sejarah bagi saya kerana pertama menjadi... Sweet memory Datuk Ya. Apabila saya menang, saya bertanding 3 kali. 2 kali kalah, akhirnya dapat. Kalau tak dapat, saya pun pergi tinggalkan dah. Kan? Bila saya dimartabatkan sebagai CDM, ini adalah buku ni. Pertama, buku ni saya nak berterima kasih kepada atlet-atlet negara yang membantu saya mendapat target 36 pingat emas. Dan buku ni adalah buku yang kita harus berterima kasih kepada semua atlet-atlet negara dengan keadaan yang begitu singkat, dengan COVID, nak keluar takut, nak makan takut, Susah tu. Orang kata siang terasa hidung muka dia kena ditutup oleh mask kan. Tapi atlet masih ingin menaburkan pingat. So ini adalah sejarah bagi saya pertama menjadi CDM. Dan ini adalah sejarah bagi saya bila berminat sukan, akhirnya sesuatu yang capai yang tidak disangka-sangkakan. Dan buku ini diterbitkan untuk berterima kasih pada atlet-atlet. Mungkin pada adik-adik yang akan datang nak jadi tukang terjun, siapa nak cari dah ada nama kat buku ni. Kita ada buku ni, ramai atlet-atlet kita yang ada, termasuk tabita, renang dan atlet ni juga. Segala pingat emas yang kita dapat, 39 pingat emas, ada gambarnya di sini. Dan pingat perak, pingat perak saya rasa ada. Dan juga pingat kanser. Semuanya lengkap. Semua ada. Ini yang dapat pingat saja. Yang tak dapat emas, perak, kanser semua ada tu ada di sini. So buku ni lah menjadi satu sejarah pada saya lah. Mungkin kalau boleh setiap siapa CDM buatlah satu buku. Bermakna kalau kalau atlet tu menyertai 7 SEA Games, dia pun dapat kenangan. Mungkin besok dia dah kahwin, anak dia tengok my mother is ni kan penerjun negara. Ini semua appreciation lah. Tak ada lebih pada itu. Dan segala sumbangan pembelian buku ini saya sumbangkan kepada Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIP, OCM Athlete Education Fund, Persatuan Insan Keperluan Khas yang saya buat untuk sindrom di Melaka, dan saya sebagai pengurusi dia, Pusat Tafi dan juga Pusat Kebajikan Warga Emas. So buku ni saya cetak 1000 unit. Dan siapa nak beli bolehlah kontak saya directly. Banyak jasa buku ni. Kalau tuan bagi saya 100, makna saya salurkan pada 5 pusat. Mana dirahmati Allah dalam 5 pusat pada tahun tersebut lah. Kalau beli banyak, banyaklah dapat rahmatnya. Okey Datuk, last harapan Datuk bersama Makaf untuk tahun-tahun seterusnya nanti. Okey, Makaf ni pertama kita ada 4 tahun sekali selepas election, dan kita ada bekas atlet dalam komiti yang baru ni. Komiti yang baru ni kita ada bekas atlet, dan termasuklah bekas atlet negara. Sudah tentu idaman saya ini mungkin imbuhan
Tapi saya nak pergi pada idaman saya supaya balik ke keputusan terbaik proses Asian Game. Kita pernah dapat 2 pingat emas di Asian Game. Betul. Kita pernah ni. Saya nak si Asian Game yang ada ni di China supaya kita dapat pingat emas tersebut. Selain pada tu saya nak fokus juga development dan saya nak pastikan bahawa kita ada begitu atlet muda yang begitu ramai. Itu faktor saya utama. Yang 3 faktor ni saya pun dah bawa ke dalam mesyuarat. Dan selepas kita akan membuat kejohanan Asia nanti tidak pada Julai 21 hingga 23 melibatkan 45 negara. Selepas tu kita akan restructure sikit dari segi pembangunan sukan karate di peringkat sekolah, rendah, menengah dan juga di peringkat negeri-negeri nanti. Baik, itu dia perkongsian Presiden Persekutuan Karate Malaysia MAKAF, Datuk Wira Nur Azmi Ahmad, dan kita mendoakan yang terbaik buat MAKAF di masa depan. All the best Datuk dan tim. InsyaAllah kita akan jemput lagi selepas ni. Baik, itu saja close up pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam hormat.